Ahmad Lutfi ketika ini dalam menyambung kembali kitab pengajian kitab kita dalam kitab Matan Zubat. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan dia bertugas, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar Aikim sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang dikurniakan ilmu itu beberapa darjat. Kenapakah ilmu ini, pengetahuan ini menjadi suatu perkara yang memberi nilai kepada manusia? Kerana dengan ilmu seorang itu boleh mengenal Allah, dan dengan ilmu seorang itu boleh mengetahui apakah perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dan apakah larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Sesuatu perkara yang pasti, ilmu agama itu adalah lebih utama berbanding ilmu duniawi. Menjadi tanggungjawab setiap orang Islam untuk mempelajari yang disebut sebagai ilmu hal. Kita juga memanggilnya ilmu fardu ain. Apakah yang dimaksudkan ilmu hal? Yang menjadi tanggungjawab setiap orang Islam untuk mempelajarinya. Ilmu hal adalah ilmu ataupun pengetahuan berkaitan perkara-perkara yang seorang Muslim itu terlibat dengannya dalam kehidupan. Pengetahuan ataupun ilmu berkaitan perkara-perkara yang seorang Muslim terlibat dengannya dalam kehidupan. Kita terlibat dengan sembahyang, maka kita perlu tahu perkara asas, perkara yang menyebabkan sembahyang kita sah, perkara yang menyebabkan sembahyang kita batal. Ia dipanggil ilmu hal, ilmu fardu ain. Kita sebagai seorang Muslim wajib berpuasa, maka wajib untuk kita mempelajari perkara yang berkaitan dengan puasa yang asasnya. Biasa kita sedar tentang ilmu fardu ain berkaitan dengan ibadah. Pada hari ini saya ingin mengambil perhatian, menarik perhatian bahawasanya di kalangan kita ni ada orang yang terlibat dengan perniagaan. Maka untuk dia wajib mempelajari ilmu fardu ain, ilmu asas, ilmu syariat tentang perniagaan. Dia perlu mempelajarinya. Bagaimana untuk menjual, bagaimana untuk menjadi seorang majikan. Bahkan kalau satu orang itu dia sebagai seorang pekerja, maka dia ada tanggungjawab agama. Sebagai dia seorang pekerja, maka ilmu tentang apakah tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada saya sebagai saya seorang majikan. Apakah tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada saya sebagai saya satu orang peniaga. Kalau kita bukan peniaga, kita tak wajib belajar tentang ilmu perniagaan. Kalau kita bukan satu orang majikan, kita tidak wajib mempelajari ilmu sebagai seorang majikan. Tapi kalau kita seorang majikan, menjadi fardu ain untuk kita mengetahui asas-asas prinsip Islam dalam perkara sebagai satu orang majikan. Satu orang yang belum berkahwin, dia tidak wajib mempelajari tentang hukum hakam berkaitan seorang suami ataupun seorang isteri. Tapi sekiranya dia ingin berkahwin, akan melangsungkan perkahwinan, maka dia wajib mempelajari ilmu sebagai saya satu orang suami, saya sebagai seorang isteri. Maka pada ketika itu ilmu sebagai seorang suami menjadi ilmu fardu ain. Ilmu sebagai seorang isteri menjadi suatu yang wajib dipelajari. Pada zaman Sayyidina Umar, beliau sangat tegas dalam perkara ini. Dia akan ronda di pasar-pasar, pergi kedai ke kedai dan bertanya kepada pemilik kedai,
kamu tahu tak hukum hakam berkaitan dengan perniagaan? Kalau jawapan yang diberi oleh peniaga tersebut, saya tak tahu, saya belum belajar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan mengarahkan peniaga tu tutup kedai. Hentikan perniagaan. Jangan pandai-pandai berniaga kalau kamu belum tahu tentang hukum hakam berkaitan dengan perniagaan. Kerana kita khawatir satu orang itu dia telah terjebak dengan perniagaan yang melanggar syariat dalam keadaan dia tak sedar oleh kerana kejahilan. Jangan sampai dia dah berniaga puluhan tahun, tiba-tiba dia dengar daripada ustaz, mungkin daripada corong radio ataupun daripada televisyen ataupun dalam ceramah yang dia tersinggah duduk, rupa-rupanya bentuk perniagaan yang dia jalankan itu salah, tak betul, tidak sah hasilnya. Maka mungkin dia boleh mengubah untuk masa yang akan datang. Tapi apakah pula kepada apa yang dia telah makan, apa yang dia telah usahakan sebelum ini, sedangkan dia adalah merupakan perniagaan yang haram. Dan perniagaan ni, haramnya berniaga ni bukan syarat satu orang tu dia berniaga arak baru nak jadi haram, dia jual dadah baru nak jadi haram. Bahkan mungkin satu orang tu dia jual tasbih, dia jual peralatan solat, mungkin juga akan ada keadaan yang mana sumber pendapatannya jadi haram. Kerana sumber pendapatan perniagaan itu menjadi haram bukan hanya melihat kepada objek ataupun barang yang kita dagangkan, bukan. Itu salah satu daripada rukun. Ada lagi perkara yang perlu diperhatikan. Dia berniaga jual Quran tapi mengabaikan gaji pekerja, maka perniagaan dia adalah ada syubhat, haram, kezaliman. Dia jual Quran tetapi cuai dalam hak pekerjanya, maka hasilnya juga ada syubhat. Maka perkara ini yang disebutkan fardu ain dan apa yang kita nak tekankan dalam mukaddimah ini menjadi satu tanggungjawab kepada setiap orang Islam untuk mempelajari perkara yang dia terlibat dengannya dalam kehidupan. Kalau kita terlibat dalam perniagaan, kita wajib mempelajari ilmu tentang perniagaan. Kalau kita terlibat dengan nikah kahwin, maka kita wajib mempelajari ilmu tentang nikah kahwin. Kita belum lagi nak pergi haji, kita tak wajib mempelajari ilmu tentang haji. Tapi kalau satu orang itu telah mendapat panggilan haji, maka pada ketika itu dia wajib mula belajar, mula mengambil tahu tentang apakah yang seharusnya saya lakukan ketika saya berada di Mekah, ketika saya berada di Madinah untuk menyempurnakan ibadah haji saya. Saya terima kasih Ustaz atas mukadimah. Saya kira apa yang dapat kita berkongsi ketika ini, di mana ilmu yang kita pelajari juga bergantung kepada bidang yang kita ceburi dan juga masa yang tertentu. Apa-apa kita bakal kembali untuk bersama dengan bagi Ustaz mesti pengajian kita, mesti Tahsinul Ibadah Studio selepas ini. Jangan ke mana-mana. Saya juga anda bersama-sama dalam segmen pengajian kita kali ini. Juga diberi kesempatan untuk anda berinteraksi bersama-sama yang bahagia Ustaz Ahmad Lutfi. Interaksi kita melalui talian 0362051500, melalui WhatsApp kita ataupun respon di Facebook. InsyaAllah bakal kita raikan sekejap lagi. Menyambung kembali untuk pertemuan kita bersama dengan Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan menyambung pengajian kita berkaitan dengan najis mukhaffafah. Minggu lepas kita telah mempelajari berkaitan dengan najis mutawassitah yang ia dibahagikan kepada ainiyah dan juga hukmiyah. Sekiranya najis itu adalah najis hukmiyah, maka memadai kita hanya mengalirkan air ke atasnya. Seperti mana kata pengarang, yakfika rashul ma 'ala al-hukmiyah. Cukup bagi kamu hanya mengalirkan air, jaryul ma' 'ala al-hukmiyah, mengalirkan air ke atas najis hukmiyah, iaitu najis yang tidak berbekas lagi warnanya, tidak berbekas lagi baunya, tidak berbekas lagi rasanya. Wa an tuzalal 'ainu min 'ainiyah, dan sekiranya najis itu sifatkan sebagai ainiyah, maka hendaklah
hilangkan ainnya dahulu. Hilangkan bau, hilangkan rasa, hilangkan warna, maka barulah tempat yang bernajis tadi seperti pakaian, seperti tubuh badan ataupun tempat yang kita berdiri di atasnya, barulah tempat itu dihukum sebagai suci. Ini yang disebut dalam istilah mazhab Imam Syafi'i disebut sebagai najis mutawassithah, najis pertengahan. Yang ketiga ialah najis mukhaffafah. Dan saya fikir ramai orang yang telah mempelajari 3 pembahagian najis ini. Jadi pengajian kita ini adalah muzakarah untuk mengulang semula, mengingatkan semula apa yang kita telah mempelajarinya. Jadi najis mukhaffafah ini adalah najis yang pertama, dia adalah air kencing. Dia ada beberapa kriteria. Yang pertama, dia adalah air kencing. Yang kedua, kencing bayi, air kencing. Yang kedua, bayi lelaki, air kencing bayi lelaki. Dan kriteria dia yang ketiga, bayi lelaki tersebut umurnya tidak melebihi 2 tahun. Tidak melebihi 2 tahun. Dan yang keempat, apa dia? Yang keempat, bayi lelaki tersebut tidak makan melainkan susu ibunya sahaja. Cukup 4 syarat ini barulah ia dipanggil najis mutawassithah. Yang pertama, dia adalah air kencing. Yang kedua, air kencing dari bayi lelaki. Dan yang ketiga, bayi lelaki tersebut umurnya belum mencapai 2 tahun. Dan yang ketiga, yang keempat ialah ia tidak makan selain daripada susu ibunya sahaja. Sekiranya cukup 4 syarat ini ataupun cukup 4 ciri ini, najis ini dipanggil mutawassithah. Najis ini dipanggil najis mukhaffafah. Okey, sekiranya najis ini dipanggil najis mukhaffafah, adakah ada perbezaan? Ada perbezaan caranya, cara mencucinya berbanding najis mutawassithah, berbanding najis mughalladhah? Ya, ada perbezaan cara mencucinya. Kalau kita masih ingat, minggu lepas kita telah menyatakan bahawasanya diberi pembahagian najis kepada 3 ini ialah kerana melihat bagaimana cara mencucinya. Dipanggil najis mughalladhah sebab cara nak mencucinya lebih payah berbanding najis mutawassithah. Dipanggil najis pertengahan kerana cara mencucinya lebih payah berbanding najis mukhaffafah. Jadi najis mukhaffafah ini adalah najis yang paling ringan, yang paling sedikit perkara-perkara yang perlu dilakukan ketika membersihkannya, ketika mencucinya. Dan najis mukhaffafah ini bagaimana cara mencucinya? Kita tengok apa kata pengarang. Wa baulu tiflin ghaira darri ma akal yakfihi rashun in yusib kullal mahal. Kata pengarang, wa baulu tiflin, kencing kanak-kanak lelaki. Wa baulu tiflin, kencing bayi lelaki. Ghaira darri ma akal, yang tidak makan selain daripada susu. Dia tak makan selain daripada susu. Sama ada yang dia makan itu susu ibu dia, ataupun susu kambing, ataupun susu lembu. Yang penting dia makan susu sahaja. Sebab tu dalam kitab ini kata selain, yang tidak makan selain daripada susu. Wa baulu tiflin ghaira darri ma akal yakfihi. Cara mencucinya cukuplah kamu merenjisnya sekira-kira renjisan itu, air renjisan itu meratai semua tempat. Dia, apa beza dia dengan najis mutawassithah? Beza dia, cara mencuci najis mukhaffafah ini, dia punya beza dia tak perlu air yang mengalir. Dia tak perlu air yang mengalir. Contohnya, lantai terkena najis bayi lelaki seperti yang telah disifatkan tadi. Apa perlu kita buat? Kita ambil air, kita renjiskan pada air kencing. Tak boleh. Tak boleh buat macam tu. Kena buang dulu air kencing. Jangan pergi ambil air, kita pergi
renjiskan atas air kencing, ia hanya akan menambahkan lagi merebak najis, kan? Jadi cara dia ialah mula-mula kita hendaklah menghilangkan dahulu, mengeringkan dahulu najis kanak-kanak tersebut. Kena hilangkan dahulu. Kalau kena pada pakaian, kena pastikan najis tersebut telah hilang baunya, rasanya, warnanya. Contohlah, pakaian ibu tu kena najis anak dia, najis anaknya yang bersifat dengan sifat yang kita telah nyatakan tadi. Dia tak sempat nak basuh dengan segera dan air kencing tu telah kering, kan? Air kencing tu telah kering. Jadi bila dah kering, oleh kerana bayi lelaki tadi bersifat dengan sifat yang kita nyatakan tadi, warna tak ada. Kerana air kencingnya nipis, bau dah hilang, warna dah tak ada. Maka apa yang perlu ibu ni lakukan hanya memadai dia ambil air dan dia renjiskan sahaja di baju tersebut. Maka baju itu dikira bersih, baju itu dikira telah suci. Ataupun dia ambil spray di tempat tersebut, maka pakaian tersebut ataupun lantai tersebut telah dihukum sebagai suci. Tapi dengan catatan, hendaklah dihilangkan dahulu basahan air kencing tersebut. Jangan semasa masih ada lagi basahan air kencing, kita pergi renjis air ke atasnya, maka ia tidak mendatangkan apa-apa faedah untuk mensucikan pakaian, tidak mendatangkan faedah untuk mensucikan lantai, bahkan hanya menambah najis di atas najis, hanya merebakkan najis daripada tempat yang sedikit, merebak menjadi tempat yang lebih banyak. Jadi ini cara untuk mencuci untuk mencuci najis mukhaffafah. Dan satu lagi catatan yang perlu kita tulis dalam masalah najis mukhaffafah. Tadi saya sebutkan dia tidak disyaratkan susu ibu. Dia tidak disyaratkan. Hatta susu kambing serbuk, kan? Kalaulah susu kambing serbuk tu dia memang tak letak, contohlah kita tak tahu susu kambing tu dia letak tepung. Ataupun susu lembu tu dia letak tepung. Maknanya kalau baby tu minum, dia bukan hanya minum susu, dia minum tepung juga. Maka tidak memadai. Susu tepung sebenarnya dia adalah susu yang tulen 100%. Cuma dia telah dijadikan dalam bentuk tepung. Maka ketika itu ia tidak mendatangkan sebarang mudarat sekiranya dia tidak makan selain daripada susu ibu. Tetapi kita ada masalah pada susu tepung. Kita ada masalah pada susu tepung kerana dia bukan makan tepung sahaja, dia perlu dibancuh letak air. Jadi bila dia diletakkan air, maka pada ketika itu baby ni dia makan susu bersama dengan air. Jadi air itu bukan air susu, air biasa. Maka sekiranya dia telah menyusu botol sejak daripada kecil lagi, maknanya dia telah masuk dalam perut dia selain daripada susu ada juga dimasukkan air. Maka pada ketika itu najisnya itu tidak dihukum sebagai najis mukhaffafah, bahkan najis mutawassithah. Kalau dibagi kat baby dia susu kambing, memang susu kambing, bukan tepung punya, yang tak perlu dibancuh dengan air, maka najis baby tersebut dihukum sebagai najis mukhaffafah. Apa beza dia dengan najis mutawassithah? Beza dia satu sahaja. Beza dia tidak perlu dialirkan air, tidak perlu air banyak, kan? Tak perlu air banyak sehingga mengalir. Memadai direnjiskan air sekira-kira renjisan air itu kena pada semua tempat yang terlibat. Sekiranya telah kena pada semua tempat yang terlibat, tempat tersebut dihukum sebagai suci. Sahih. Terima kasih Ustaz. Saya kira mungkin ramai dah boleh recall ataupun yang dah boleh ingat kembali pengajian kita yang lepas-lepas, bagaimana ataupun tentang ilmu kita tentang bagaimana untuk menangani masalah dalam menyucikan najis mukhaffafah ini. Juga menantikan untuk bersama dengan pendengar bersama kita 0362051500 kesempatan bakal kita kembali sejurus
selepas ni betul juga sahabat-sahabat yang ada WhatsApp dan juga Facebook, bakal kita teruskan untuk bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama IKIM FM, pilihan utama anda. Segmen Tahsinul Ibadah ketika ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama kami. Kesempatan untuk bersama kembali yang bagi Ustaz Ahmad Lutfi, juga untuk sepanjang pertemuan pendengar yang temankan kita saat pagi tadi. Dalam segmen kita hari ini berfokus kepada najis muqaffafah. Dan juga kalau nak raikan salah satu daripada sahabat kita di Facebook, Ustaz sempat berdiskusi bersama Ustaz, tapi saya kira nak diwawarkan kepada pendengar. Persoalan daripada sahabat kita di Facebook Ustaz daripada Abel Bilal Muda katanya, kalau tadi kita cerita tentang air kencing bayi lelaki dan sebagainya, persoalannya daripada Abel ni, bagaimana dengan najis anak kucing? Anak juga Ustaz anak kucing minum susu mak dia je, dan cara nak menyucikannya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu daripada 4 syarat najis mukhaffafah ni, dia air kencing bayi lelaki. Bukan kucing lelaki, kucing jantan. Jadi air kencing binatang tidak termasuk dalam pembahasan ini. Dia termasuk dalam kategori najis mutawassithah. Saya jelas, dan terima kasih Ustaz. Dan sahabat kita di WhatsApp, pertanyaannya berkaitan dengan cara menyucikan najis hukmiyah. Daripada Ahmad Kusumo tanya, kalau najis Ainina tak boleh dijadikan najis hukmiyah seperti baju yang kena darah, sebab warnanya susah nak hilang Ustaz, walaupun dah dicuci berulang kali. Macam mana hukum baju tersebut Ustaz? Najis ainiyah wajib dihilangkan 3 perkara: warna, bau dan rasa. Sekiranya payah nak dicuci. Apa maksud payah? Dalam kitab mengatakan wadhabitul usri. Ta'rif payah ni ialah salah satu daripada 3 itu tidak boleh dihilangkan ba'da an tughsala 3 marrat ma'al hatti wal qasri. Lepas kita dah gonyoh, dah gonyoh 3 kali. Gonyoh 3 kali, dan setiap kali kita gonyoh tu kita gunakan, dan kalau contohnya nak hilangkan warnanya perlu menggunakan alat sabun misalnya, kita dah gunakan dah. Setelah dibuat 3 kali tak hilang juga, maka dimaafkan. Dimaafkan apa? Dimaafkan salah satu daripada 2 perkara. Sama ada masih berbaki dimaafkan satu je. Dimaafkan sama ada masih berbaki warnanya atau masih berbaki baunya. Dia tak boleh bau pun masih ada, warna pun masih ada. Yang tu tak boleh. Rasa memang kena hilang. Bau pun masih ada, bau pun masih ada, warna pun masih ada, maka tidak dimaafkan. Tapi kalau kita dah buat 3 kali, ditonyoh, dikikis, kemudian digunakan alat pembantu seperti sabun dan sebagainya, setelah dibuat 3 kali tidak hilang juga warnanya atau tidak hilang juga baunya, maka dimaafkan. Kita boleh solat dengan pakaian tersebut. Terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan sahabat kita daripada Batu Pahat, Cik Zahila, mungkin ada persoalan untuk ditujukan kepada Ustaz. Silakan. Okey Ustaz, Assalamualaikum. Saya nak tanyalah, betul ke ada orang cakap kalau kita nak solat, kita tak boleh pakai minyak wangi sembarangan ataupun deodoran sembarangan? Ini kerana kalau barang tersebut ada mengandung alkohol, tidak boleh guna untuk solat. Jadi mohon pencerahan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Zailan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini persoalan berkaitan dengan penggunaan alat bahan kosmetik ataupun bahan pewangi yang mengandungi alkohol. Suatu kaedah yang jelas, ketika solat kita kena pastikan pakaian kita bersih daripada najis, tubuh kita bersih daripada najis. Soalannya, adakah bahan pewangi yang mengandungi alkohol itu dihukum sebagai najis? Di situ titik jawapannya. Kalau kita masih ingat perbincangan kita berkaitan dengan penggunaan alkohol pada siri pengajian yang lepas, dinyatakan bahawasanya alkohol ini adalah sesuatu bahan yang terdapat di dalam arak, dan sekiranya alkohol itu terhasil melalui proses kimia,
maka alkohol itu tidak dihukum sebagai najis. Tetapi sekiranya ia terhasil dengan proses penapaian, maka ia dihukum sebagai najis. Oleh kerana itu kita kena pastikan adakah alkohol yang terdapat pada pewangi ketiak ataupun pada pewangi badan itu terhasil daripada yang pertama ataupun yang kedua. Tetapi biasanya yang ada pada minyak wangi ataupun yang ada pada pewangi ketiak itu adalah dibuat daripada jenis kimia, maka hukumnya seperti mana yang telah dikeluarkan fatwa juga berkaitan dengan perkara ini, ia tidak boleh dimakan sebab apabila dia terhasil melalui proses kimia dia bukan najis, dia mendatangkan mudarat kerana dia adalah racun. Tetapi hukumnya bukanlah najis. Jadi sekiranya hukumnya bukan najis, boleh dibawa di dalam solat. Terima kasih Ustaz. Dan kalau tadi Ustaz dah pun sampaikan jelas ya tentang kriteria bagaimana yang kita sebut sebagai najis mukhaffafah. Ada juga persoalan berkaitan dengan bayi perempuan belum putus susu ibu. Najisnya macam mana Ustaz? Bayi perempuan yang belum putus susu ibu, hukum najisnya adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Saya. Terima kasih Ustaz. Dan sahabat kita Puan Siti dari Pulau Pinang, persoalan untuk kita tujukan, sama-sama kita dengarkan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, seandainya seorang tua lah, perempuan tua yang berumur dalam 70-an, dia mengalami masalah kencing, macam cepat air kencing tu keluar. Seandainya terkencing sebelum dia pergi ke bilik air, tempat tu macam mana cara yang betul untuk dicucikan, dibersihkan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di manakah yang telah terkena air kencing tersebut. Kalau terkena pada lantai, jadi cara dia, mula-mula kita hendaklah mengambil kain kering. Ambil kain kering, kita lap lantai yang telah terkena dengan air kencing tersebut. Misalnya, lap sehingga kering, dan sekiranya setelah kering masih ada kesan bau, masih ada kesan bau pada lantai tersebut, maka kita perlu mengambil kain basah. Kita perlu mengambil kain basah dan kita lap dahulu kain basah. Kain basah kita lap di kawasan yang telah terkena najis tersebut, dan sekiranya telah hilang bau tersebut, kita biarkan kawasan itu kering. Setelah kita biarkan kawasan itu kering, sebab bila kita pakai kain basah, nanti lantai itu akan basah juga, walaupun telah hilang bau air kencing tadi, tapi lantai tersebut telah basah, dan air basahan itu sebenarnya hukumnya adalah najis. Ya, apa perlu kita buat? Kita biarkan dia kering dahulu, ataupun kita ambil kain kering yang lain, keringkan air basahan tadi. Kita ambil air dan kita jirus sehingga meratai di semua tempat yang telah terkena air kencing tersebut, dan hukum lantai tadi telah dihukum sebagai suci. Kenapa kita katakan tadi mula-mula dia ambil kain kering, untuk kita menjadikan status najis tadi daripada najis ainiyah kepada hukmiyah. Kita hilangkan dahulu, keringkan dahulu. Kalau masih ada bau, ambil kain basah, kita sapu ataupun kita gosok di tempat tersebut sehingga hilang ciri-cirinya. Kemudian setelah kita keringkan semula basahan tersebut ataupun dibiarkan kering, kita alirkan air di seluruh kawasan yang telah terkena air kencing tersebut, dan dihukum lantai tersebut sebagai suci. Kalaulah ia terkena pada tilam misalnya, ataupun ia terkena pada selimut, ataupun terkena pada cadar, maka cara basuhannya seperti biasa. Kita basuh sehingga hilang ketiga-tiga perkara, bau, rasa dan juga warna. Terima kasih Ustaz. Dan masih lagi mungkin ramai yang itu tentang jantina. Kalau tadi jelas dikategorikan untuk bayi lelaki, dan perempuan pun dah boleh jelaskan tentang kategori najisnya. Satu lagi persoalan, kalau bayi tu disahkan khunsa, macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Bagus soalan ni, dan perkara ini ulama memang dah bahaskan sejak dulu lagi. Manusia ni ada 3 jantina, 3 jenis lah.
Yang pertama dipanggil lelaki, lelaki pasti. Yang kedua dipanggil perempuan pasti. Yang ketiga dipanggil khunsa. Dan khunsa ni pun ada dua, khunsa muskil dan khunsa wadih. Yang soalan ini merujuk kepada khunsa muskil. Khunsa muskil iaitu orang yang mana belum pasti lagi jantina dia. Kerana dia mungkin ada dua alat kelamin yang tidak dapat dilihat lagi kecenderungannya adakah ke arah lelaki ataupun ke arah wanita. Mempunyai, saya sebut dulu tentang khunsa ni, mempunyai dua alat kelamin, mungkin bila dia dah meningkat dewasa, kita boleh hukum dia sebagai lelaki pasti ataupun perempuan yang pasti. Kalau satu orang dia ada dua alat kelamin tapi dalam masa yang sama dia mempunyai rahim, dalam perut dia ada rahim, maka secara pasti dia dihukum sebagai perempuan, bukan lelaki. Dia adalah beberapa tanda-tanda yang mengubah status satu orang khunsa itu kepada khunsa muskil, iaitu khunsa yang belum dipastikan jantinanya, kepada khunsa wadih yang telah dipastikan sama ada dia lelaki pasti ataupun dia adalah wanita. Dan sekiranya soalan ini merujuk kepada khunsa muskil, dan bayi itu adalah bayi yang khunsa muskil, semua syarat dah cukup, iaitu tidak makan selain susu ibu, selain susu, kemudian umurnya belum melepasi 2 tahun. Tetapi satu je soalan, jantinanya belum pasti dia adakah lelaki ataupun perempuan. Maka hukum air kencingnya adalah sama macam hukum najis mutawassithah, bukan najis mukhaffafah. Jadi jawapan ringkasnya, najis air kencing khunsa muskil hukumnya adalah najis mutawassithah. Terima kasih Ustaz. Mungkin satu lagi dapat kita raikan daripada Saufi Daud, sahabat kita di Facebook, berkaitan dengan air yang terpercik dari jirusan kepada masa kita sucikan najis. Adakah najis juga? Macam mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan soalan ni, sebenarnya dia adalah pelajaran kita pada bait yang selepas ni, pada kata pengarang, wa ma'u maghsulin lahu hukmul mahal illa taghayyurun bihi hinan fasal. Dalam kitab menyatakan wa ma'u maghsul, air bekas basuhan. Tajuk dia air bekas basuhan, air bekas basuhan najis. Dalam bahasa Arab dipanggil ghusalah. Air bekas basuhan ni hukumnya macam mana? Hukum air bekas basuhan seperti soalan yang ditanyakan tadi tu, adakah percikan air tersebut dihukum sebagai najis ataupun tidak? Ataupun tidak. Kita tengok apa kata pengarang, wa ma'u maghsulin lahu hukmul mahal. Air bekas basuhan hukumnya adalah hukum tempat yang dicuci tersebut. Kalaulah kita cuci, kan, pakaian tersebut masih belum hilang lagi perkara yang sepatutnya dihilangkan, belum hilang bau lagi, belum hilang warna lagi, maka air percikan itu hukumnya najis. Wa ma'u maghsulin lahu hukmul mahal. Air bekas basuhan, basuhan najis, hukumnya adalah seperti mana hukum tempat yang dibasuh tu. Kalau tempat yang dibasuh itu masih belum dihukum bersih sebab masih lagi berbaki, maka air basuhan tersebut dihukum sebagai apa? Dihukum sebagai najis. Kalau tempat tersebut telah dihukum sebagai suci kerana telah hilang perkara yang sepatutnya dihilangkan, maka air rusalah tadi, air bekas basuhan tadi dihukum sebagai suci. Contoh, kita cuci najis anjing. Najis anjing kena buat apa? Kena 7 kali basuhan. 7 kali basuhan. Selagi belum cukup 7 basuhan, tempat tu, pakaian tu belum dihukum sebagai bersih, kan? Belum dihukum sebagai suci. Selagi belum sampai ke basuhan yang ke-7, semua air yang bekas basuhan itu adalah najis. Air pertama, air kedua, air ketiga, air keempat, sampai air ke-7. Air bekas basuhan yang nombor 7 tu baru dihukum sebagai suci. Kerana air yang bekas ke-6, bila kita dah cuci kali ke-6, dah kenakan air kali ke-6, tempat tu dah dihukum suci ke belum? Belum. Maka air yang kali ke-6 itu masih lagi dihukum sebagai
najis. Terima kasih Ustaz sempat melanjutkan pengajian kita untuk hari ini. Juga seorang lagi mungkin dapat kita raikan, orang Putrajaya, Cik Omad ada persoalan untuk ditujukan kepada Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Saya nak tahu macam mana hukum kalau kita pakai minyak rambut ni? Saya Ustaz, hukum pakai minyak rambut mungkin masa solat lah rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum pakai minyak rambut. Mungkin soalan tu merujuk minyak rambut yang mengandungi alkohol, saya ingat, ataupun mempunyai bahan-bahan yang terlarang. Jadi jawapannya seperti yang dipersoalkan tadi, iaitu dia merujuk kepada alkohol. Adakah ia termasuk dalam kategori sesuatu yang najis ataupun tidak, dan sekiranya ia termasuk dalam kategori sesuatu yang najis, maka hukumnya adalah tidak boleh dibawa solat. Bukan saja tidak boleh dibawa solat, sebenarnya kita pakai pun tak boleh. Kalau contohlah minyak wangi itu memang daripada alkohol yang jenis najis, bukan tunggu nak bawa solat dulu baru tak boleh pakai, tak bawa solat pun tak boleh, kan? Macam apa tadi, pewangi ketiak tadi, kalaulah memang ia pasti daripada bahan yang najis, kalau kita tak bawa masuk solat pun, pemakaian itu sendiri hukumnya najis. Sebab apa? Bila bahan cecair tadi dihukum najis, bila kita lomorkan kat ketiak kita ataupun kita lomorkan kat badan kita, kita seperti apa? Kita seperti melomorkan najis. Dalam kitab fiqh menyatakan at-tadammuhu bin najisi haram. Melomor diri dengan najis ni hukumnya haram. Jadi tak tentu, tak semestinya bawa dalam solat, tak. Hatta kalau luar solat pun tidak boleh dan tidak dibenarkan tanpa keperluan. Tapi kalau ada keperluan, seperti contohnya ada sebahagian minyak, mungkinlah minyak itu dibuat daripada haiwan, yang haiwan itu adalah najis. Tapi minyak ini bagus untuk perubatan yang tertentu misalnya, dan memang ada hajat. Jadi bila hajat tu, orang tu terpaksalah lomor minyak tersebut di badan dia. Jadi adakah melomorkan najis di atas badan tersebut dihukum sebagai haram? Yang kita katakan tadi, melomorkan tubuh dengan najis hukumnya apa? Hukumnya haram. Tetapi sekiranya ada keperluan seperti perubatan, maka ia dibenarkan, dan setelah selesai kita hendaklah bersihkan sehingga suci, hilang semua. Kalau minyak ni dia kena hilangkan dengan betul, hilang habis dia punya rasa minyak, dia punya licin minyak kena pasti hilang daripada tubuh kita. Saya terima kasih Ustaz, kesempatan untuk bersama dalam tahsinul ibadah, masa yang tak mengizinkan untuk meneruskan pengajian kita juga meraihkan sahabat-sahabat sekat kesempatan waktu pada ketika ini. Jangan lupa kita bakal kembali minggu depan bersama yang bagi Ustaz Ahmad Lutfi. Terima kasih Ustaz untuk bersama dengan pendengar, walaupun banyak lagi persoalan untuk kita jawab dan sebagainya. Minta maaf atas kesuntukan masa. Jumpa lagi untuk minggu depan. Terima kasih Ustaz bersama kita kali ini. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.